Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada petang ini kita masuk kepada kalimah-kalimah yang mu'rab yang menggunakan huruf sebagai tanda perubahan. Dahulu kita dah belajar kalimah-kalimah yang mu'rab, ada yang menggunakan baris sebagai tanda perubahan dan ada yang menggunakan huruf. Dan kita telah pun ketahui bahawa kalimah yang menggunakan baris sebagai tanda perubahan itu ada 4. Yang pertamanya adalah ismu mufrad, yang kedua adalah jam'ut taksir, yang ketiga adalah jam'u muannas salim, dan yang keempat adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan alif isnain ataupun wawul jamaah ataupun ya mukhatabah. Hari ini kita masuk kepada kalimah-kalimah yang menggunakan huruf sebagai tanda i'rab. Tanda perubahan dia pakai huruf, tak pakai baris. Kata penulis, perubahan dengan menggunakan huruf. Jenis-jenis kalimah yang menggunakan huruf sebagai tanda perubahannya ada baki 4 kumpulan daripada 8 kumpulan yang disebutkan tadi. Artinya apa? Kita dah tahu 4 daripada 8 kelompok kalimah ini menggunakan baris sebagai tanda perubahan. Jadi yang 4 lagi menggunakan huruf. Apa dia kalimah-kalimah tersebut? Yang pertamanya musanna. Apa dia musanna, Syahril? Apa dia musanna? Semua ni dah diceritakan pada bahagian yang lalu. Kalau antum tak dapat lagi pengertian bagi istilah-istilah ni, jadi payah nanti nak belajar, payah nak faham. Bila nak cerita, antum payah nak faham. Istilah-istilah ini kena hafal dahulu, kena faham dahulu. Yang pertama musanna, ia menggunakan huruf alif sebagai alamat raf'an dan huruf ya sebagai alamat nasbun dan jar. Kita ingat dah kan? Musanna kalau dia marfu', tanda raf'an dia adalah alif. Kalau dia mansub dan majrur, tanda nasbun dan tanda jar dia adalah ya. Contohnya, yal'abu tiflani amamal bait. 2 orang budak bermain di hadapan rumah. Mana syahidnya di sini? Ihsan, mana syahid dia? At-tiflani. At-tiflani di sini adalah musanna, 2 orang. 2 orang budak. Dan dia marfu' kerana menjadi apa? Menjadi fa'il. Bila fa'il mesti marfu'. Apa tanda raf'an dia di sini? Alif. Kita sebut at-tiflani. Kalau dia mansub lain pula sebutan dia. Ya. Kemudian kita tengok pada contoh musanna yang mansub. Ra'aitu tiflaini khalfal madrasati. Saya melihat 2 orang budak di belakang sekolah. Mana syahid dia di sini?
At-tiflaini, ahsanta. Ya. Dia di sini mansub kerana menjadi maf'ulun bih. Tanda nasbun dia adalah huruf ya. Ya. Kita tak kata ra'aitu tiflani. Kita kena sebut ra'aitu tiflaini. Ya. Sebab dia di sini mansub kerana menjadi maf'ulun bih. Contoh yang ketiga, bagi musanna yang majrur, taqa'ul madinatu bainan nahraini. Bandar tersebut terletak di antara dua batang sungai. Mana syahidnya di sini? An-nahraini. An-nahraini di sini majrur kerana dia menjadi mudhafun ilaih. Kita dah tahu mudhafun ilaih dia kena dia berada pada kedudukan jar. Ya. Sebenarnya ilmu nahwu ni tak susah. Cuma antum kena banyak murajaah saja. Bila banyak murajaah cepat faham insya-Allah. Tapi dia akan menjadi susah kalau antum kurang murajaah. Itu saja. Ya. Kita baca semula, mana istilah yang tak faham tu kita tengok. Baca semula keterangan yang disebutkan dalam buku, insya-Allah kita faham. Oh, ini mudhafun ilaih rupanya. Ini pengertian mudhafun ilaih. Dan istilah-istilah yang lain. Baik, kita tengok syarahan di bawah itu. Kalimah at-tiflani, at-tiflaini dan an-nahraini merupakan musanna. Kalimah at-tiflani marfu' kerana ia menjadi fa'il. Kita dah tahu fa'il mesti marfu'. Apa makna fa'il? Syahrul? Fa'il apa makna dia? Tak ingat lagi? Apa makna fa'il? Uzaifah dapat tak? Apa makna fa'il? Fa'il pelaku perbuatan. Orang yang buat sesuatu perbuatan dipanggil fa'il dalam bahasa Arab, ya. Bila ia adalah fa'il, maka dia mesti marfu', ya. Jadi dia kata kalimah at-tiflani marfu' kerana ia menjadi fa'il. Fa'il bagi apa? Fi'lun yal'abu lah. Yal'abu sedang bermain. Siapa yang bermain? Dua orang budak. Jadi dia adalah fa'il bagi bermain ni tadi. Alamat raf'anya adalah huruf alif. Huruf alif yang mana? Huruf alif yang terletak sebelum nun itu. Ya. Alif yang terletak sebelum nun itu. Kemudian kata dia, kalimah at-tiflaini mansub kerana ia menjadi maf'ulun bih. Apa makna maf'ulun bih? Sesuatu yang terkena perbuatan, maf'ulun bih lah. Perbuatan tu mengenai dirinya, maka itu dipanggil maf'ulun bih. Di sini ra'aitu tiflaini, saya melihat dua orang budak. Perbuatan dia apa dia? Melihat. Siapa yang kena lihat? Dua orang budak. Jadi itu dipanggil dengan maf'ulun bih, ya. Kata dia alamat nasbunya adalah huruf ya. Kita kata tiflaini, ya. Kalimah an-nahraini pula majrur kerana ia menjadi mudhafun ilaih. Kita tahu kalimah selepas baina ataupun khalfa, ianya menjadi apa? Menjadi majrur kerana menjadi mudhafun ilaih. Ya. Alamat jarnya adalah huruf ya.
Oleh itu antum tak boleh kata bainan nahrani. Kita kena ingat, tak boleh kata ra'aitu tiflani, dan tak boleh kita kata yal'abu tiflaini. Kita kena faham betul-betul apa kedudukan dia dalam ayat. Kalau dia fa'il, mesti menjadi marfu'. Kalau dia maf'ulun bih, mesti dia mansub. Kalau dia duduk selepas huruf jar, mesti dia majrur. Kalau dia terletak di awal ayat, maka dia mesti marfu' kerana menjadi mubtada'. Kesemuanya antum kena kuasai dahulu, ya, untuk kamu menjadi orang yang faham ilmu nahwu. Kemudian yang keduanya, yang menggunakan huruf sebagai tanda perubahan. Tengok musanna dia guna alif dengan ya, huruf alif dengan huruf ya. Yang seterusnya adalah apa? Jam'ul muzakkar salim. Dah tahu apa itu jam'ul muzakkar salim? Anta? Syahril, tahu apa jam'ul muzakkar salim? Tak dapat lagi. Minggu depan ustaz nak dapat. Ya. Baca semula yang belakang ni, tengok istilah ni apa makna dia, istilah ni apa makna dia. Anta Faris, tahu apa jam'ul muzakkar salim? Ya? Tak belajar lagi? Ada dalam buku ni, tengok nanti semula. Jam'un apa? Fahim? Jam'un merujuk kepada bilangan yang banyak, 3 ke atas, itu jam'un. Muzakkar, lelaki salim, selamat mufradnya daripada perubahan apabila ditukarkan kepada jam'un. Kalau macam itu baru boleh faham ilmu nahwu nanti. Ya. Jadi antum kena apa? Kena ingat dahulu pengertian istilah-istilah ini. Jam'ul muzakkar salim juga menggunakan huruf sebagai tanda perubahan. Ia menggunakan huruf waw sebagai alamat raf'un dan huruf ya sebagai alamat nasbun dan jar. Tengok kalau kita dalam Quran jumpa jam'ul muzakkar salim, banyak sebut dalam Quran. Muslimuna, mu'minuna. Ya. Ada kalanya jadi apa? Muslimina. Ada kalanya mu'minun jadi mu'minina. Kenapa yang ini muslimuna, yang ini muslimina? Kenapa yang itu mu'minuna, yang ini mu'minina? Ini yang kita kena belajar ilmu nahwu. Sebab apa berlaku perubahan ini? Jadi kalau kita kuasai ilmu nahwu, maka kita akan dapat faham ayat-ayat bahasa Arab dengan betul. Taklah nanti keliru. Ya. Kata dia, contoh yang pertama apa dia? Aflahal amiruna bil ma'ruf. Orang yang menyuruh kepada perkara yang ma'ruf telah mencapai kejayaan. Jadi mana syahid dia? Al-amiruna. Al-amiruna. Ya. Yang kedua apa dia? Jadi al-amiruna di sini menjadi apa? Menjadi fa'il. Bila fa'il mesti marfu'. Jadi tanda raf'an dia adalah apa? Waw. Dia guna waw sebab dia adalah jam'ul muzakkar salim, dia pakai waw. Kita tengok contoh yang mansub ataupun majrur. Azzaballahu al-kafirina wa radiya 'anil mu'minin. Allah mengazab orang-orang kafir dan redha kepada orang-orang yang beriman. Mana syahidnya? Al-kafirina dan al-mu'minina. Al-kafirina di sini dia mansub. Sebab apa dia mansub? Man yujib.
sebab dia menjadi maf'ulun bih. Siapa yang kena azab? Al-kafirina. Jadi sekarang ni al-kafirina jadi maf'ulun bih. Ya. Bila maf'ulun bih dia mansub. Apa tanda nasbun di sini? Tanda nasbun dia adalah huruf ya. Kita tak kata azaballahul kafiruna. Kalau antum buat ayat begitu salah. Salah. Kafiruna marfu', lafzul jalalah Allah marfu', jadi dah menyebabkan makna dia dah keliru. Siapa yang azab siapa? Sebab kafiruna juga marfu', dia boleh jadi fa'il. Jadi sudah tentu apa, pengetahuan tentang ilmu nahwu ni penting supaya kita dapat buat ayat dengan betul. Kita kata al-kafirina kerana apa? Kerana dia adalah maf'ulun bih, dia yang kena azab. Ya, dia yang kena azab. Kemudian contoh yang ketiganya, waradiya 'anil mu'minin. Mu'minina di sini majrur. Kenapa dia majrur, Ihsan? Irfa sautak. Mu'minina kenapa majrur? Dimasuki oleh huruf jar. Apa huruf jar di situ? An, ahsanta. Jadi kita kata mu'minina, kita tak kata mu'minuna. Radiya 'anil mu'minina, sebab dia majrur. Jam'ul muzakkar salim, apabila ia majrur, ia menggunakan huruf ya sebagai tanda jar. Ya. Baik, kalimah al-amiruna, al-kafirina, al-mu'minina merupakan jam'ul muzakkar salim. Kalimah al-amiruna marfu' kerana ia merupakan fa'il. Fa'il bagi aflaha. Alamat rafa'nya adalah huruf waw sebagai ganti bagi dhammah. Ya. Jadi ini tanda apa? Tanda cabang. Tanda asalnya adalah dhammah. Jadi waw ni menggantikan dhammah sebagai tanda raf'an. Kalimah al-kafirina mansub kerana ia menjadi maf'ulun bih. Alamat nasbuhnya adalah huruf ya. Kalimah al-mu'minina majrur kerana ia dimasuki oleh huruf jar iaitu an. Alamat jarnya adalah huruf ya. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, ada yang tak faham? Siapa yang tak faham, dia boleh tanya ataupun dia murajaah semula. Sebab ini mudah saja insya-Allah. Ini mudah saja untuk kita fahami. Yang penting kita baca elok-elok, insya-Allah kita akan dapat faham. Yang ketiganya al-asmaul khamsah, kata nama yang 5. Kita dah tahu apa dia al-asmaul khamsah. Ya. Akhuka, abuka, hamuka, dan juga fuka dan dzu ilmin. Ini yang dipanggil dengan al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah ini kita dah belajar. Ia menggunakan huruf waw sebagai alamat raf'un, huruf alif sebagai alamat nasbun, dan huruf ya sebagai alamat jarrun. Contohnya apa? Dhahaba abuka ila baiti akhihi. Ayah kamu telah pergi ke rumah saudara kandungnya. Artinya adik-beradik lelaki dia, ya. Akhi, adik-beradik lelaki. Ya. Mana syahid dia di sini? Syahid dia yang pertamanya adalah abuka, ayah kamu. Abuka di sini marfu'. Sebab apa dia marfu'? Abuka sebab apa marfu'?
ahsanta, dia menjadi fa'il. Ya, dia menjadi fa'il. Siapa yang pergi? Ayah kamu. Dia fa'il lah. Ya. Jadi apa tanda raf'an di sini? Tanda raf'an dia adalah waw. Kita sebut zahaba abuka. Kita tak kata zahaba abika. Ya. Kita sebut zahaba abuka. Faham? Begitu juga kita tak sebut zahaba abaka. Kita sebut zahaba abuka. Kemudian contoh yang ataupun syahid yang kedua apa dia? Akhihi. Akhi di sini menjadi apa? Menjadi mudhafun ilaih. Menjadi mudhafun ilaih. Antum kena ingat begini sahaja. Ismun yang majrur kita dah belajar ada pada 3 kedudukan sahaja. Sama ada ia dimasuki oleh huruf jar, ataupun ia menjadi mudhafun ilaih, ataupun satu lagi apa? Yang mengikut kalimah yang majrur. Dia pengikut bagi kalimah yang majrur, dia pun majrur. Pengikut tu nanti kita akan belajar apa dia kalimah yang dikira sebagai pengikut bagi kalimah yang lain. Dia ikut dalam i'rab kalimah ni. Kalau kalimah sebelum ni marfu', dia pun marfu'. Kalimah sebelum ni mansub, dia pun mansub. Itu dipanggil tabi' dalam bahasa Arab, ya. Yang penting di sini akhi dia majrur kerana apa? Akhi majrur kerana menjadi mudhafun ilaih. Mana mudhaf dia? Mudhaf dia bait, rumah, adik-beradik lelaki dia, ya. Kita tahu itu bentuk yang dipanggil mudhafun ilaih. Suatu kalimah disandarkan kepada kalimah yang lain. Baik. Yang seterusnya, ra'aitu abaka fis suq. Syahidnya di sini adalah abaka. Kenapa kita sebut abaka? Kita tak sebut abuka. Ra'aitu abuka. Kalau orang mula belajar, dia selalu salah. Dia kata ra'aitu abuka. Tak boleh kata ra'aitu abuka. Kena sebut ra'aitu abaka. Sebab apa kita kata abaka? Sebab dia mansub. Dia mansub kerana apa, Ihsan? Kenapa abaka mansub? Saya nampak ayah kamu di pasar. Abaka mansub kerana apa? Ya? Apa dia? Tak dengar? Ya, kerana ra'aitu yang menjadikan dia mansub. Jadi dia dipanggil apa? Abaka di sini. Mubtada ke, khabar ke, fa'il ke, maf'ul ke, apa benda? Tak dapat? Siapa jawab? Maf'ulun bih lah, Ihsan. Yang kena lihat siapa? Ayah kamu kan? Jadi dia adalah maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih dia mansub, tanda nasbun dia apa? Alif. Jadi kita tak kata ra'aitu abika, ra'aitu abuka. Kita kena kata apa? Ra'aitu abaka. Bila dia mansub dia guna alif, ya. Kalimah abu, akhi, aba merupakan sebahagian daripada al-asma'ul khamsah. Kalimah abu marfu' kerana ia menjadi fa'il. Alamat rafu'nya adalah huruf waw. Kalimah akhi majrur kerana ia menjadi mudhafun ilaih. Alamat jarnya adalah huruf ya. Manakala kalimah aba pula mansub kerana ia menjadi maf'ulun bih. Alamat nasbunya adalah huruf alif. Ya.
Senang je insya-Allah. Ha? Tak susah ilmu nahwu ni. Ha? Tak susah. Susah bahasa Inggeris lagi. Ya. Baik. Yang keempat, al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Ingat, jangan keliru di antara al-asma'ul khamsah dengan al-af'alul khamsah. Ya. Al-af'alul khamsah ia merujuk pada ismun yang 5. Al-asma'ul khamsah. Kalau al-af'alul khamsah yang merujuk kepada fa'ilun yang 5. Siapa ingat lagi apa dia al-af'alul khamsah? Hantar. Baik, ahsanta. Al-af'alul khamsah itu fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain ataupun waw jamaah ataupun ya mukhatabah. Ya. Satu lagi permintaan ana, antum jangan keliru antara alif isnain dengan alif tanda raf'un bagi musanna. Ingat ya? Faham semua? Jangan keliru antara alif isnain dengan alif tanda raf'un bagi musanna. Walaupun kedua-duanya untuk menunjukkan ada dua. Siapa boleh ceritakan apa beza alif isnain dengan alif tanda raf'un pada musanna? Tafadhal. Alif isnain dia masuk pada fa'ilun, bukan fi'il mudhari' je, masuk pada fa'ilun ya. Kemudian dan alif tanda rafu' itu masuk pada ismun yang dipanggil dengan musanna itu. Itu beza dia. Begitu juga antum jangan keliru antara wawul jamaah dengan waw yang merupakan tanda raf'un. Hantar sebut apa beza waw jamaah dengan waw yang merupakan tanda raf'un. Benda ni antum kena perhati betul-betul. Ramai yang mula-mula belajar dulu, bila tanya, ini waw apa? Dia kata ini waw jamaah. Padahal ianya merujuk kepada kalimah al-muslimuna. Dia kata waw jamaah. Jangan keliru. Hantar, cuba beritahu. Apa beza antara waw jamaah dengan waw merupakan tanda raf'an? Ni imamuna. Waw jamaah pada fa'ilun. Waw tanda raf'an tak dapat. Hantar. Sahibul qamis abyad. Hantar. Hal yujad ghairuka yalbasu qamis abyad? Ya? Apa dia yang masuk pada ismun? Waw? Ismun mana tu? Jam'u mudzakkar salim. Ya? Jadi antum ingat gitu saja. Kalau ingat begitu, insya-Allah nanti kita tak keliru. Ya? Alif isnain waw jamaah ya mukhatabah, ianya masuk pada apa? Fa'ilun. Ya. Kemudian waw tanda raf'an dan alif tanda raf'an dan juga ya tanda nasbun dan tanda jar, ia masuk pada apa? Ismun.
ya, masuk pada ismun. Ingat begitu supaya nanti tak keliru. Al-af'alul khamsah, al-af'alul khamsah ia juga menggunakan huruf sebagai tanda i'rab, tanda perubahan dia, ya. Ia menggunakan huruf nun sebagai alamat raf'un. Apabila ia mansub ataupun majzum, huruf nun ini dibuangkan sebagai tanda ia berada pada kedudukan tersebut. Kalau dia mansub, buang nun. Kalau dia majzum pun buang nun. Baik, anta bila fi'il mudhari' mansub, mansub bila dimasuki oleh harfun nasbi, bila dimasuk oleh huruf nasab dia jadi mansub. Bila dimasuki oleh huruf jazam jadi majzum, ya. Baik, kita tengok contohnya. At-tajirani yaqifani 'ala ar-rasif. Dua orang peniaga tersebut berdiri di atas kaki jalan. Kaki lima orang panggil tak? Jadi macam mana tukar jadi kaki jalan ni? Kaki lima, kita panggil kaki lima. Bukan masuk jalan tu ada kaki lima. Itu istilah kaki lima, ya. Baik. Sekarang ini mana syahid dia? Mana syahid dia? Yaqifani sekarang ni dia merujuk pada dua orang, sebab at-tajirani dua orang. Kita tak boleh kata at-tajirani yaqifu. Kita kena kata at-tajirani yaqifani. Faham? Sebab pelaku perbuatan ada berapa orang? Dua orang, iaitu at-tajirani ni tadi. Jadi kita kata yaqifani, sedang berdiri, ya. Jadi di sini marfu'. Kerana apa dia marfu'? Kerana dia tak dimasuki oleh huruf nasab ataupun huruf jazam. Jadi marfu' lah, automatik marfu', ya. Tak ada huruf nasab, tak ada huruf jazam sebelum dia, maka dia marfu', ya. Ataupun yang lebih detail lagi dipanggil adawatun nasbi ataupun adawatun jazmi, ya. Sebab bukan semua yang menjazamkan itu adalah huruf. Ada yang menjazamkan itu adalah ismun juga. Jadi sekarang ini apa? Sekarang ni yaqifani dia marfu'. Apa tanda rafa'an dia? Tanda rafa'an dia di sini apa? Huruf nun lah. Kekalnya huruf nun di situ. Itu merupakan tanda raf'un. Kalau dia mansub dia akan buang nun tu. Contohnya lan yaqifa, nun dia tak ada. Kalau dia majzum pun akan buang juga. Lam yaqifa, yang ujung tu tak ada, nun tu dibuang, ya. Jadi tanda raf'an dia adalah huruf nun, ya, huruf nun. Jangan keliru juga antara nun yang menjadi tanda raf'an dengan nun yang ada pada musanna dan jam'u muzakkar salim. Jangan keliru juga, ya. Nun yang ada pada tanda raf'an, nun yang merupakan tanda raf'an, dia akan dibuangkan kalau kalimah itu mansub ataupun majrur. Nun yang bersambung dengan musanna dan yang bersambung dengan jam'u muzakkar salim macam at-tiflani, al-muslimuna, nun di sini tak akan dibuangkan. Jadi tanda raf'un, tanda nasbun dia adalah huruf yang sebelumnya, ya.
Jadi nun di sini kita dah kata dulu apa dia nun ni. Nun yang pada musanna dan juga jamak muzakkar salim. Nun iwad anit tanwin. Dia ganti bagi tanwin. Kalimah tu asal dia ada tanwin, kemudian bila ditukarkan kepada musanna kita letakkan nun. Kita letakkan nun macam tiflun. Tiflun ada nun tak? Ada nun. Tanwin tu sebenarnya nun, ya. Tanwin tu sebenarnya adalah nun. Tiflun, ya. Baitun. Jadi bila kita tukarkan kepada musanna, kita akan kata apa? Tiflani. Jadi nun tu dimasukkan di dalam tulisan. Nun ni asal daripada apa? Tanwin, ya. Dia asal daripada tanwin yang ada pada kalimah yang mufrad ni tadi. Baik. Jadi huruf-huruf ni antum kena apa? Kena pastikan betul-betul. Huruf ni tanda raf'un ke ataupun huruf ni benda lain ke? Kena pastikan betul-betul supaya tak keliru. Ya. Kemudian contoh yang kedua, lan tazhabi ilal madinati ma'a abiki. Kamu tak akan pergi ke bandar bersama ayah kamu. Mana syahid dia? Syahid dia tazhabi, asal dia tazhabina. Nah, kalau dia marfu' tazhabina. Di sini dia mansub kerana dimasuki oleh lan. Lan salah satu daripada huruf nasab. Jadi bila dia masuk pada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' menjadi mansub. Jadi lan tazhabi. Tazhabina jadi tazhabi. Dibuangkan nun sebagai tanda nasbun, ya. Dibuangkan nun sebagai tanda nasbun. Faham semua? Baik. Yang seterusnya, antum lam tudzakiru durusakum. Kamu tidak mengulang kaji pelajaran kamu. Syahid dia tudzakiru. Asal dia tudzakiruna, ya. Dibuangkan nun kerana fi'il mudhari' di sini majzum. Sebab dimasuki oleh huruf jazam iaitu lam. Lam huruf jazam. Jadi dia fi'il mudhari' menjadi majzum. Ya. Jadi kita gunakan pembuangan nun sebagai tanda jazmun. Kalau fi'il ini tak bersambung dengan alif isnain waw jamaah dan juga ya mukhatabah, dia akan guna apa? Akan guna baris sebagai tanda i'rab. Tetapi di sini dia bersambung dengan alif isnain waw jamaah ya mukhatabah. Jadi dia guna huruf sebagai tanda i'rab. Ya. Kalau marfu' nun sebagai tanda raf'un. Kalau mansub ataupun majrur ataupun majzum, maka dibuangkan nun sebagai tanda nasbun ataupun tanda jazmun. Kalimah yaqifani tadhhabi dan tudzakiru merupakan sebahagian daripada al-af'alul khamsah. Kalimah yaqifani marfu' kerana ia tidak dimasuki oleh nasib ataupun jazim. Nasib kita dah cerita makna dia, jazim dah tahu makna dia. Nasib yang menasabkan fi'il mudhari', jazim yang menjazamkan fi'il mudhari'. Alamat rafu'nya adalah pengekalan huruf nun di hujung kalimah. Itu tanda rafu'an bagi af'al khamsah. Kalimah tazhabi mansub kerana ia dimasuki oleh nasib iaitu lan. Alamat nasbunnya adalah pembuangan huruf nun yang menjadi alamat raf'un. Nun yang menjadi alamat raf'un itu dibuang bila fi'il mudhari' itu mansub, ya. Kalimah
Tudzakiru pula majzum kerana ia dimasuki oleh jazim iaitu lam. Alamat jazmunnya adalah pembuangan huruf nun. Sama. Kalau dia mansub ataupun majzum, maka fi'lun mudhari' yang termasuk dalam al-af'alul khamsah ni dia dibuangkan nunnya. Ya. Ulang kaji. Kalimah yang mu'rab ada 8 jenis. Ulang kaji ni kalau antum tak sempat nak baca semua, antum paling kurang pun tengok ulang kaji. Ya. Kalau tak sempat, paling kurang pun murajaah ulang kaji ni. Dan kalau kita ada masa banyak, kita baca semua sekali. Ya, faham betul-betul. Kalau kita tak faham, ya. Kalimah yang mu'rab ada 8 jenis, iaitu ismu mufrad, jam'u taksir, jam'u muannas salim, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Kemudian musanna, jam'u muzakkar salim, al-af'al, al-asma'ul khamsah dan al-af'alul khamsah. Baik. Kalau bersama dengan nun taukid dan nun niswah, fi'il mudhari' akan menjadi apa? Mabni. Dia tak mu'rab dah. Dia akan menjadi mabni. Yang keduanya, jenis-jenis kalimah yang menggunakan baris sebagai alamat i'rab ada 4, iaitu ismu mufrad, jam'u taksir, jam'u muannas salim dan fi'il mudhari' yang bukan daripada al-af'alul khamsah. Artinya tak bersama dengan 3 huruf itu. Jenis kalimah yang menggunakan huruf sebagai alamat i'rab adalah ada 4, iaitu musanna, jam'u muzakkar salim, al-asma'ul khamsah dan al-af'alul khamsah. Antum ingat perubahan ini dengan huruf. Jangan nanti kata apa? Ja'at tiflanu. Mana boleh ja'at tiflanu? Ya. Ataupun ra'aitu tiflana. Tak boleh. Anta kata ini fa'il. Fa'il pakai dhammah. Jadi antum kata ja'at tiflanu. Mana boleh? Ya. Musanna dia tak pakai baris sebagai tanda i'rab. Musanna dia pakai huruf sebagai tanda i'rab, tanda perubahan dia. Ya. Begitu juga dengan kalimah-kalimah yang lain. Ya. Daripada 4 jenis ini. Yang keempatnya, fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah menggunakan huruf sebagai tanda i'rab pada kedudukan jazmun. Kita dah kata fi'il mudhari' kalau tak bersambung dengan alif isnain wal jamaah yang mukhatabah, dia pakai apa? Tanda i'rab dia? Tanda i'rab dia adalah baris. Dia pakai baris. Marfu' pakai apa dia? Marfu' pakai dhammah. Mansub pakai fathah. Dan apa? Dan majzum pakai sukun. Ingat, kecuali pada satu keadaan sahaja. Fi'il mudhari' ni pada satu keadaan dia akan menggunakan huruf sebagai tanda i'rab walaupun tak bersambung dengan alif isnain ataupun waw jamaah ataupun ya mukhatabah. Iaitu apa dia? Iaitu bagi fi'il mudhari' yang mu'tal akhir yang majzum. Ya? Yang apa? Majzum. Kalau dia marfu' pun dia pakai dhammah sebagai tanda i'rab. Kalau dia mansub pun pakai fathah. Dalam keadaan dia majzum sahaja, dia pakai tanda i'rab dengan huruf. Iaitu apa dia tanda i'rab dengan hurufnya? Dibuangkan huruf illah. Contoh macam apa? Da'a yad'u. Jadi da'a fi'il mu'tal akhir. Artinya huruf akhir dia huruf illah. Apa dia huruf akhir di sini? Alif kan. Mudhari' dia yad'u. Sekarang ni kalau mansub,
Kalau marfu' kita kata apa? Yad'u Muhammadun. Yad'u Muhammadun ashabahu. Muhammad menjemput sahabat-sahabatnya. Jadi yad'u di sini marfu'. Tanda rafu'an dia adalah dhammah. Dhammah juga tapi muqaddarah, yang diandaikan ada pada huruf waw tu. Asal dia yad'u, tapi payah nak sebut, berat lidah nak sebut yad'u sahaja. Ya, dia tetap marfu' sebab tak dimasuki oleh nasib ataupun jazim. Tapi tanda rafu'an dia dhammah muqaddarah, dhammah yang diandaikan ianya ada di situ. Dan kalau dia mansub dipakai fathah juga. Contohnya lan ad'uwa, lan ad'uwa jirani, sebagai contohnya. Saya tak akan menjemput jiran-jiran saya. Di sini ad'uwa, faham? Dia ada fathah jelas di situ, ad'uwa, daripada ad'u jadi ad'uwa. Ya. Kalau dia majzum, apa akan jadi? Dibuangkan huruf waw tu sebagai tanda jazmun. Contohnya lam yad'u aliyun akhahu. Ali tidak menjemput abangnya, sebagai contohnya. Yad'u di sini kita kena buangkan waw sebagai tanda jazmun kerana dimasuk kerana apa? Kerana dia berakhir dengan huruf illah. Yad'u masuk lam, jadi dibuangkan waw tu sebagai tanda jazmun. Lam huruf jazam, jadi lam yad'u, ya, lam yad'u. Baik, boleh nampak macam mana? Nampak ustaz tak tulis? Aku faham. Nampak tu maksudnya nampak dengan hati, mata hati, ya. Boleh faham semua insya-Allah? Siapa yang tak faham, dia boleh tanya kawan-kawan ke dahulu, dan kalau tak faham juga boleh tanya anda insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.